Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan kesan Sahih Muslim. Mana kali terakhir kita bincangkan itu kita dah sampai kepada bab yang ke-86 ataupun dalam tajuk berkenaan dengan solat qasar, bab berkenaan dengan solat al-qasri. Apa yang datang tentang solat qasar yang kita dalam kisah dalam bincang kita yang lalu, kita ambil berkenaan dengan beberapa hadis yang berkaitan dengan solat qasar. Yang pertama kita ambil berkenaan dengan tajuk bagaimana solat asalnya ditetapkan ataupun difardukan difardukan solat tu dalam keadaan jumlah dia sebelum difardukan ketika sebelum daripada Nabi menetap di Madinah, difardukan dalam keadaan 2 rakaat. Kemudian bila disempurnakan ketika mana Nabi dah menetap di Madinah, dijadikan 4 Zuhur, 4 Asar, 3 Maghrib, 4 Isyak dan 2 Subuh. Bila musafir dia menjadi pada fardu yang pertama. Berkata Az-Zuhri, dikata pada kan kita bincang tu, Az-Zuhri rahimahullah, dikata kepada Urwah bin Zubair, anak Zara Aisyah radhiyallahu anha, kenapa Aisyah dulu menyempurnakan dalam musafir. Berkata Urwah, dia mentakwilkan apa ditakwilkan Utsman bin Affan. Kita kata yang sahihnya yang takwilan tersebut adalah Aisyah radhiyallahu anha, dia memang ketika Nabi hidup pun dia buat macam tu. Dan hadis yang kita bincang dulu, kita baca ini Aisyah anha dikata kepada Nabi SAW berkenaan dengan bagaimana dalam ketika musafir itu, Nabi solat qasar, dia solat penuh. Dan juga Nabi berbuka, dia berpuasa. Dan kemudian Nabi kata ahsanti, dia kata kau telah buat ayub. Nabi tak marah dia, Nabi tak sekat dia, maka Nabi biarkan dia untuk teruskan sedemikian. Jadi dari situ kita faham tentang tajuk perbuatan Aisyah itu bukan baru dibuat, bukan dibuat oleh Aisyah anha sebelum dari itu lagi, sebelum dari tempoh berkenaan. Jadi memang Aisyah anha buat macam tu. Okey. Kemudian bila dikatakan Utsman pula, kita tahu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia kata dan perbuatan ketika mana sampai di Mekah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dia akan solat penuh. Dan kita baca yang lepas sudah hadis berikutnya yang datang daripada Ibn Abbas, dia kata dalam fardukan Allah Ta'ala solat di atas diri Nabi kamu ketika tidak musafir 4, dan ketika musafir 2, dan ketika ketakutan 1 rakaat. Bukan dia berkata ya Ali bin Umayyah, dia tanya Umar bin Khattab anhu berkenaan dengan tajuk ayat Quran surah An-Nisa ayat 101 berkenaan dengan tajuk qasar ni. Dia tanya, dia kata orang ramai telah aman sebab dalam ayat, sebab itu kan tidak ada salah kata sekalian untuk mengqasarkan solat jika kalian takut diserang oleh musuh, oleh orang kafir. Orang ramai telah aman. Jadi orang lagi solat qasar tu diteruskan. Lalu Umar kata, aku rasa pelik dengan kau rasa pelik. Aku tanya Rasulullah SAW itu, dan baginda bersabda, ialah sedekah yang akan sedekah dengannya ke atas kalian, maka terimalah sedekah Allah Ta'ala. So ia adalah benda yang telah berikan. Dan kemudian hadis yang kita ambil yang terakhir tu, itu daripada Umar radhiyallahu anhu, dan perbuatan yang dikatakan bila mana dia kata bila dia mengqasarkan solat kan, mengqasarkan solat ketika musafir, dia kata benda tu tersebut dibuat oleh Nabi SAW, kemudian oleh Abu Bakar, kemudian Umar, dan kemudian Utsman. Nanti saya kata tadi kita terangkan bahawa tajuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu timbul solat di Arafah. Dia solat pada 4 rakaat, dia solat 4, solat 2 tu adalah ketika berada di Mekah. Itu yang takwilan menyatakan maksud
dia Osman bin Affan merasakan dia sebagai orang Mekah, lalu dia laksanakan solat tersebut demikian sempurna, akan dirasakan dia punya harta dan sebagainya di Mekah. Macam kita tentang itu, kalau seorang tu dia ada rumah banyak, Mekah dekat Kelantan ada rumah, dekat Kuala Lumpur rumah, dulu tempat di mana dia berada tu dia tak boleh qasarkan solat, jamak solat. Dia berada dua rumah. Baik. Perjalanan dia boleh, on the moving dia boleh. Ketika sampai ke destinasi, dia boleh hilang taraf sebagai seorang yang musafir. Baik, jadi kita sambung tajuk baru. Tajuk ke-87. Kita baca dulu matan. Bab min aina yabda'u bil qasri idza kharaja min watanihi. Bab min aina yabda'u bil qasri idza kharaja min watanihi wastimrarihi 'ala al-qasri ma lam yanwi iqamata. Wastimrarihi 'ala al-qasri ma lam yanwi iqamata. Mi'atain wa thamanin. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam صلى الظهر بالمدينة أربعا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين وعن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو ثلاثة فراسخة شعبة الشاك صلى ركعتين. وعن أنس بن مالك قال خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجع قلت كم أقام بمكة الراوي قال كم أقام بمكة قال 10. Okay, baik. Bab min aina yabda'u bil qasri. Bab dari manakah dia itu seorang tu memulakan dengan mengqasarkan solat. Bab dari manakah seorang tu memulakan mengqasarkan solat. Dan dia kata idza kharaja min watanihi, bila dia keluar daripada negeri dia. Berapakah bila dari mana dia mula mengqasarkan solat, dari mana dia mula. Okey, kemudian wastimrahi dan berterusan dia atas qasar, seorang tu berterusan boleh qasar dia selama mana malam yanwi al-iqamata, selama dia tak berniatkan bermukim. Kalau tak niatkan bermukim. Okey, dia kata ini hadis pertama dalam tajuk ni. Dia kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadam Rasulullah SAW. Mak dia Ummu Sulaim, kali kita ingatkan mak dia Ummu Sulaim telah bernazar bila Nabi datang ke Madinah, dia nazar untuk menjadikan anak dia khadam Rasulullah SAW. Dan bila Rasulullah SAW sampai dia terus dia tahu Nabi apa dia telah nazarkan dan niatkan. Dan Nabi SAW menerima akan niat dia. Nabi tak tolak, dia terima. Anas ketika tu umur kurang daripada berapa tahun dia. Tak kurang 10 tahun, kecil lagi. Jadi Anas bin Malik dia duduk dia khadam Rasulullah SAW sekat Nabi pindah ke Madinah sampai Nabi wafat di Madinah. Itu kan 10 tahun. Okey. Dia kata apa? Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ana Rasulullah SAW salat zuhra bil Madinati arba'an. Bahawa Rasulullah SAW salat zuhur di Madinah 4 rakaat. Wa salal asra bi Dzil Hulaifati raka'ataini. Dia salat asar di Dzil Hulaifah 2 rakaat. Dan bagi dia salat asar di Dzil Hulaifah 2 rakaat. Dia salat di Madinah 4, itu zuhur.
Dia solat asar di Dzulhaifah 2. Di Dzulhaifah 2. Ini memang Nabi SAW perbuatan ni Nabi apa? Nabi ni Nabi keluar ketika nak keluar memang Nabi akan singgah di Dzulhaifah. Dan nyatanya banyak para ulama kata ini ketika dalam musafir Nabi ketika perjalanan nak pergi ke Mekah. Lintas laluan ke Dzulhaifah dulu. Dan Dzulhaifah ni jarak dia daripada Dzulhaifah lebih kurang ada kata 6 batu, ada kata 7 batu. Dan ada kata ada kata 3 batu setengah. Untuk jalan sekarang percanggahan berlaku berkenaan dengan Dzulhaifah dengan Madinah ni. Apa jarak dia. Tapi kalau memang tak jauh sangat pun. Tidak jauh sangat. Kalau kita zaman sekarang ni naik kereta pun sebenarnya kita sampai ke kawasan tu dekat dia. Dzulhaifah di Masjid Nabi sangat dekat. Okey, Dzulhaifah ni sebenarnya memang tempat di mana Nabi SAW akan mula. Macam dia solat macam ini Madinah, lepas tu kosong, lepas tu Dzulhaifah. Mana dia dah keluar di kawasan daripada kawasan perumahan dan ataupun bandar. Madinah bandar yang dulu, bandar atau kota, dia akan ada kubu dan kawasan dia terlindung, ada pagar, kemudian keluar di kawasan perumahan tersebut, dikira luar daripada kawasan bandar. Jadi Madinah sendiri pada asalnya macam tu. Jadi sebenarnya apa yang dipahami daripada hadis ni dan hadis berikutnya sekejap lagi yang Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata yang hadis kedua tu dia kata daripada Yahya bin Yazid Al-Hunai dia kata qala aku berkata sa'altu Anas bin Malik, aku tanya Anas bin Malik an qasri solah, mengenai qasar solat. Faqala, maka dia kata kana Rasulullah SAW idza kharaja salata amyalin, baginda keluar 3 batu atau salasi farasikha ataupun 3 farsah. Dia 1 farsah 3 batu. 3 farsah 9 batu lah. Okey. Dia kata solat rakaat ini bagi solat 2 rakaat. Cuma kat situ yang kita kata 3 batu atau 3 farsah dia ukuran lain 3 farsah tu lebih panjang daripada 3 batu. Sebab 1 farsah 3 batu. 3 farsah 9 batu. Tapi yang syak kat sini Syu'bah, perawi hadis, bukannya Anas. Yang was-was tu tentang mana satu adalah Syu'bah, perawi hadis. Tapi kat sini okey, 2 hadis ni bergabung. Maksud 2 hadis ni adalah bahawa Nabi memulakan solat qasar dia. Okey, maksudnya solat qasar dia. Jadi jumhur salafus soleh umat ini dia kata berpendapat pergi pada apabila keluar daripada rumah-rumah bandar, mana kawasan perumahan bandar qasar. Itu maksud dia permulaan dia lah. Maksudnya kalau dia keluar daripada kawasan bangunan macam taman perumahan dia keluar dari kawasan perumahan dia. Dia dah boleh jamak qasar dah. Dia keluar daripada kawasan tu. Jadi ada kita sebut Korea lah. Zaman sekarang kita tak Korea macam kita orang keluar daripada stesen 10 Kota Damansara. Keluar stesen 10 dia boleh buat dah. Walaupun dalam stesen 10 tu ada taman yang banyak. Taman dia tu salah satu daripada stesen 10. Dia keluar stesen 10 maka dia boleh buat. Dia boleh start jamak qasar. Jadi yang masyhurkan mazhab Malik daripada pengertian hadis ni diriwayatkan dari Malik bahawa tidak dikasarkan sehingga seorang tu melepasi 3 batu. After dia lepas 3 batu kawasan baru dia boleh buat. Ini pendapat berdasar pada perbuatan yang Anas tunjuk lihat pada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya akan mulakan qasar solat lepas 3 batu. Nabi akan mula qasar solat lepas 3 batu. Itu kira kata dia dah musafir akan jauh lepas 3 batu. Bukan maksud dia macam zaman sekarang ada orang baca hadis ni. Dia kata bahawa kalau orang tu keluar dia rasa macam musafir, okeylah. Hatta kalau kita zaman sekarang keluar jamak shopping. Jamak shopping. Nak pergi beli belah dekat Sogo, tahu dia akan jam, berjam-jam lambat. Lalu dia awal lagi dah letakkan macam apa, tak apa qasar. Dia qasar. Ini salah tak ada. Tidak ada pengertian sedemikian. Sebab kita bila nak beramal, kita kena tengok macam mana diamalkan oleh para sahabat. Bila dia beramal, dia tak beramal, tak solat qasar di dalam Madinah. Dia solat luar di Madinah. Dia orang memulakan journey, dia akan musafir jauh. So dia keluar, baru dia start. Kalau hatta daripada Ali bin Abi Talib, kalau dia kata orang tu keluar daripada kawasan bandar tu, maksud dia masih nampak kawasan bandar, tempat dia berasal, nampak masjid pun, dia keluar di kawasan, dia boleh jamak qasar.
Dia dah boleh buat begitu. Okay, jadi pendapat pertama dia kata bahawa daripada Malik bin Anas, dia kata dia tak ada qasar kecuali lepas 3 batu. Jika qariah dia jika qariah tadi daripada qariah atau perkampungan yang digabungkan atau dihimpun pada Jumaat, maka dia balik saja disempurnakan dari situ. Diriwayatkan daripada Atta dan lain-lain daripada jemaah dengan teman-teman ataupun anak murid kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bila dia nak untuk musafir, dia qasar sebelum keluar. Okay. Kemudian diriwayatkan daripada Mujahid bin Jabr, dia kata tidak diqasar solat apabila engkau keluar pada hari kau sehinggalah waktu malam. Tapi benda-benda ni, pendapat ni tak ada satu pun yang ada pendapat yang jelas, yang betul-betul daripada amalan salafus soleh. Yang sahih dalam mazhab jumhur lah, dia kata maksud dia keluar jarak perjalanan lepas daripada bandar, dia dah boleh dia boleh qasar. Yeah. Mungkin dia kata maksud Mujahid tu bila dia kata dia qasar setelah mana dia pisah Madinah sebelum daripada malam. Ini pendapat yang kata pendapat yang kononnya pendapat Mujahid bin Jabr, anak murid Ibn Abbas. Jadi yang kita faham dari situ sebenarnya yang difahami adalah jumhur salafus soleh, dia baru keluar dari rumah, keluar daripada kawasan perumahan-perumahan, dia qasar. Bila dia patah balik kembali daripada qasar dia, maka disempurnakan. Masuk je bandar, disempurnakan. Kalau selagi tak masuk bandar, kalau selagi masuk bandar, selagi itu dia boleh untuk qasar. Keluar kawasan perumahan, dia dah boleh untuk qasar. Saya kat sini insya-Allah juz 10. Saya pergi rumah adik ipar saya juz 9, saya dah start dari situ, boleh start dah qasar solat. Kalau saya nak musafir jauh. Kalau musafir saya setakat pergi dekat Bukit Jelutong dan sebagainya, memang tak jauh lah. Boleh tak adalah tunggu tajam qasar. Tapi kita istilahkan musafir ni adalah perjalanan, kita faham kita perlu persiapan, isi minyak dan sebagainya, tengok angin kaya kereta, tengok persiapan ni, tengok emergency apa jadi, itu safar lah. Kalau dia kata keluar sekat pergi kedai IC pun tak bawa, lesen tak bawa sebagainya, jarak macam tu kan, itu kita tak dipanggil sebagai jarak safar sebenarnya. Nanti kita kata sebenarnya memang bawa Nabi SAW dahulu, untuk kita katakan nanti ke depan sikit tentang jarak. Jarak tu ada perbuatan daripada Ibn Abbas dan juga Ibn Umar. Dan mereka hanya qasar solat dan juga mereka berbuka puasa pada perjalanan 4 barit atau 16 farsah ataupun 48 batu. Pasal satu farsah 3 batu. 16 farsah 48 batu. Jadi kalau perjalanan itu boleh dia akan mereka akan start qasar ataupun qasar solat dan juga mereka berpuasa. Itu nak fahamkan konsep berkenaan masalah jarak ni tadi. Memang kita tak nafikan ada pendapat macam Syekh Albani rahimahullah sendiri, banyak Ibn Taymiyah sebagainya, mereka kata apa yang ikut kepada kebiasaan masyarakat yang musafir, maka dikira musafir. Dia memang macam ulang balik, dia ni akan jadi masalah. Sebab akan jadi dekat sini perbuatan mencek-cek kelonggaran sampai keluarlah jamak kahwin lah, jamak shopping lah, jamak shopping. Ada orang tu jamak kerana nak mengajar tengah malam lah. Dia takut pergi nak pergi mengajar. Ada urusan nak mengajar, urusan penting. Dia solat maghrib tu jamak asar, jamak maghrib dan isyak. Ini semua tatabbu'ur rukhas. Dia tak memandang kepada pengertian atau kefahaman jumhur para sahabat. Itu kita tengok. Kalau dia kata ada satu pendapat, saya tadi kan pendapat yang maksud kata boleh keluar je, bila nak keluar je musafir qasar sebelum keluar. Macam tu dari rumah pun tak apa. Itu lafaz tadi bertentangan dengan majoriti. Demikian juga Mujahid punya pendapat. Dia kata tak dikasarkan solat pada hari kau keluar sampailah malam. Kalau keluar malam baru jadi. Tapi masalah jumhur para ulama tak macam tu. Bahkan hadis Anas bin Malik menolak pendapat Atta dan siapa yang pendapat dia. Yang kata pendapat tadi kan yang kata orang tu nak musafir kat rumah. Pasal Anas bin Malik kata Nabi keluar 3 batu baru Nabi mula. Itu maksud lafaz Anas. Orang yang baca hadis Anas ni tak baca betul, dia akan kata asal perjalanan 3 batu dah boleh jamak. Itu sangat salah. Okay? Sangat salah, sangat tak betul. Okay. Okay. Okay, terus sambung.
Okey. Okey, jadi kata jadi yang dikata bila Anas balik kata ni, yang lafaz kan. Dahulu Rasulullah bila keluar musafir 3 batu atau 3 farsah. Okey. 3 batu atau 3 farsah. 3 batu atau 3 farsah. Bagi dia solat 2 rakaat. Okey. Dia kata barangkali berpendapat berpegang sebahagian orang berpendapat Zahiri dengan hadis Zulhulaifah ni di atas bawah siapa niat musafir pendek ke yang pendek dan tak sampai saya semalam pun dia boleh mengqasarkan atas alasan kerana Nabi keluar 3 batu Nabi qasar. Jadi banyak saya dengar lah. Nabi qasar per 3 batu. Sedangkan anda cerita permulaan Nabi qasar. Bukan maksud Nabi qasar di rumah. Nabi tak pernah qasar di rumah. Itu maksud dia. Keluar jarak berkenaan baru Nabi start qasar. Kata yang kes apa di Madinah Nabi solat 4, di Zulhaifah Nabi solat 2, itu tajuk dia. Okey. Dan kan Nabi kan dia kata ini pendapat dia pegang kan. Macam niat musafir pendek pun tak sampai sehari semalam pun tak apa sempurna pun dia boleh qasar. Tapi tak ada hujah. Kerana ini pertama diragui. Maka bila dikata dan tak tidak apa sebenarnya tak dipercayai kecuali dengan 3 batu tadi. Dan tidak dengan 3 farsah. Kita tak boleh nak kata salah satu. Pertama Syu'bah, perawi hadis tu telah ragu-ragu. Dan salah satu yang kedua ni diragui lah. Di atas dasar tadi kalau kita kata kalau betul hadis apa kita faham betul pun mana permulaan qasar tu dikira orang nak solat start dari 3 batu. Dan selepas tu masih lagi perjalanan dia jauh. Tambah yang macam apa jumhur para ulama pegang. Itu maksud dia Mana permulaan tu pada 3 batu tu adalah permulaan solat. Mula qasar. Di rumah tak boleh. Tapi pintu rumah tak boleh. Jarak apa 10 kaki rumah tak boleh. Lepas 3 batu baru Nabi akan buat. Nabi tak qasar di Madinah. Tak qasar di Madinah. Okey. Baru dia Anas balik dia kata dan kemudian hadis yang terakhir tu dalam bab ni. Okey, hadis yang terakhir adalah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dia berkata kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-Madinah ila Makkah. Kami telah keluar bersama Rasulullah dari Madinah ke Mekah. Kita kata haji perjalanan tadi. Ya, masa kisah Anas ceritakan ni berkaitan keluar Nabi ke Mekah. Fasalla rak'atain. Maka Nabi solat 2 rakaat sepanjang 10 hari tu. Hatta raja'a sampai baginda pulang. Qultu kam aqam bi Makkah. Aku kata pada Anas, kata perawi hadis ni. Dia kata pada Anas, kam aqam bi Makkah, berapa lama dia menetap di Mekah, bermukim di Mekah? Qala asyra, dia kata 10 hari. Qala asyra, dia kata 10 hari. Ini pun jadi kes juga tajuk ni. Tajuk yang apa berkenaan dengan bila orang tu dia niat nak menetap satu tempat, macam mana boleh hilang tahap sebagai seorang yang qasar solat tu. Kenapa dia boleh hilang tahap sebagai musafir. Jadi tajuk ni kerana kita tengok orang melancong pergi luar negara, dapat fatwa daripada beberapa orang ustaz kata tak apa. Selagi tak balik selesai kerja maka dia masih musafir. Ini kerana korang baca hadis ni lah. Nabi datang pergi Mekah, Nabi solat dalam 10 hari tu 2 rakaat je. Okey. Jadi berpegang dengan hadis ni, sebahagian siapa berpendapat seorang musafir ni apabila dia niat untuk iqamah 10 hari dia qasar. Kalau dia tak niat lebih dari itu disempurnakan. Ini daripada Ali, daripada Ibn Abbas pada salah satu pendapat. Diriwayatkan Tapi dalam masalah ini ada percanggahan jelas Okey. Bila orang tu nak tinggal setempat, sebenarnya berapa lama yang menjadikan dia kalau 2 tahun tu lama lah. Kita faham lama. Berapa minimum tempoh yang dia tinggal menetap boleh untuk dia masih jamak qasar. Kita macam katakan sampai pasal Nabi sampai di Mekah sebenarnya 4 Zulhijjah. Nabi balik 14. Itu yang dia kata 10 hari Nabi tinggal di Mekah tu. Sampai 4 hari bulan Zulhijjah. Nabi balik keluar daripada Mekah, balik ke Madinah 14 Zulhijjah. Itu yang dikatakan sebagai Nabi berada di Mekah selama 10 hari. 10 hari sampai 4 keluar di Mekah hari ke-14. 10 hari. Ini tak 10 hari tinggal 10 hari. Jadi ada orang niatkan dia kata selagi orang musafir tu niat di 10 hari boleh. Kalau dia tambah lebih dari itu dia kena sempurna. Ini riwayatkan daripada Ali dan Abbas. Tapi dan telah banyak percanggahan para orang ramai dalam tajuk ini. Dikatakan daripada Rabi'ah. Rabi'ah dia kata bila berniat seorang tu tinggal 1 hari 1 malam maka dia kena apa? Kena sempurnakan. Dia fikir nak menetap kat tempat tu sehari semalam. Macam orang pergi hotel ke sebagainya. Masa semalam. Maka dia kena sempurna. Juga kan Sa'id bin Musayyab
itu tabiin Bila suatu niat untuk iqamah 3 hari, maka dia kena sempurnakan. Maksud niat tinggal tu bukan hari sampai, bukan hari balik hari menetap. Okey. Kemudian diriwayatkan daripada jumhur para imam-imam fatwa, bila seorang tu niat untuk tinggal setempat lebih 4 hari dengan malam-malamnya, dia sempurnakan. Ini diriwayatkan daripada Ahmad dan Daud Az-Zahiri, bila niat lebih daripada 4 hari, dia qasarkan salat dia qasar pada hari keempat. Diriwayatkan juga daripada tambahan daripada 10, ikut apa yang disebutkanlah, ada kata 12. Baru 12, Ibn Umar kata 12. Pada pendapat dia Umar, Ibn Abbas dan sebagainya, ada kata 13 hari. Isi orang Kufah, ada Qais bin Sa'ad kata daripada 15 hari. So ada yang lebih lah. Maksudnya yang kurang ni ada yang 1 hari, 1 semalam. Ada yang tak 3 hari 3 malam, 4 hari 4 malam. Okey. Jumhur 4 hari 4 malam. Majoriti para ulama 4 hari 4 malam. Maksud dia 4 hari 4 malam ni kalau contoh macam saya sampai hari ni. Ini ada apa? Rabu. Hari balik saya hari 4 hari kemudian, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Kalau saya nak ni hari balik, hari sampai, hari balik tak kira tau. 4 hari ni, ini hari tinggal. Hari ini dikira hari musafir. Hari sampai, hari balik tak dikira. Di sisi para ulama, orang tu 6 hari ni, the whole day 6 days tu, hari travelling, hari dia sampai, dia tinggal sebentar sebagainya sampai hari dia balik. Kalau macam ni pergerakan dia, ini hari sampai, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin dia bergerak balik. Semua hari ni dia qasar. Semua hari dia qasar. Itu jumhur para ulama. Yang masalah tadi kita sebut tadi macam percanggahan tadi, yang kisah pendapat sehari semalam, 3 hari 3 malam, hari pergerakan. Kemudian ada kata yang lebih 10. Ada 11 hari, okey. 12 hari, lebih 12 hari baru start dikira sebagai mukim. Ada kata 13 hari. Ada kata 15 hari dan sebagainya. Ada 17 hari, 19 hari pun ada. Tapi semua ni tadi kalau kita ikut pada kiraan kan, benda tersebut disebutkan berkenaan dengan tajuk tu, sebenarnya yang paling kuat dalil dia adalah sebenarnya 18 hari. Cuma 18 hari itu ketika Nabi dalam dalam peperangan dengan satu kabilah yang berada di sepadan Jordan, yang bila Nabi SAW keluar ke sana tapi tak jumpa musuh. So ketika tempoh teragak-agak tu, itu yang kita Nabi SAW jamak dan qasar dalam keadaan 2 hari. Memang kita bukan menetap. Yang kita bincang sekarang menetap. Macam orang tu pergi Kota Baru, orang tu pergi ke Johor, Johor Baru, pergi ke Pulau Pinang ke Sungai Petani ke, dia masuk kawasan berkenaan, dia sampai kampung mana dia tinggal, itu dah kira sampailah destinasi. Kemudian bila dia tinggal itu, berapa lama dikira. Yang jumhur adalah 4 hari. 4 hari, maksud dia bukan hari masuk, bukan hari balik. Bukan hari masuk, bukan hari balik. Hari masuk tak kira, hari tinggal ni, 4. Okey. Dia kata selagi tu, orang tu dikira sebagai seorang yang masih lagi musafir. Belum lagi dikira seorang yang mukim. Okey. Jadi sekarang ni ada pula pendapat daripada Hasan Al-Basri, dia kata dia qasar solat selama-lamanya jika dia dia sampai satu kawasan, dia kata. Tapi kalau nak faham sekarang, kan, Nabi tinggal Nabi masuk Mekah pada 4 Zulhijjah. Nabi balik keluar 14 Zulhijjah. Okey, tapi kalau nak faham ni, Nabi SAW ketika sampai di Mekah tu dan Nabi keluar dari Mekah tu, Nabi tak menetap satu tempat. Nabi SAW tidak menetap satu tempat. Nabi betul masuk Mekah 4 bulan. Okay, 4 Nabi berada di Mekah. 4 di Mekah. Kemudian 5, 6, 7 masih di Mekah. 8 Nabi keluar pergi ke Mina. Siapkan tempat untuk nanti bermalam di Mina. Parking situ. Letak kemah dan sebagainya di Mina. Kemudian itu yang ke-8 kan. Kemudian 9, pagi 9 Nabi bergerak pergi Arafah. Pagi 9 bergerak pergi Arafah. Dia sampailah ke Mekah petang, duduk di Arafah sampai petang. Kemudian sampai ke petang, kemudian lepas maghrib Nabi gerak ke Muzdalifah balik. Dah kira hari 10 ni. Petang 10 tu, malam 10 tu dah bergerak di Muzdalifah malam situ. Pagi 10 Nabi bergerak ke Mina balik. Bergerak Mina balik. Mina kan. Tu betul, lepas tu bergerak balik ke Mekah, tawaf
ifadah. Hari 10 tu juga. Kemudian balik ke petang tu dah balik ke sebelum ke maghrib dah balik ke Mina. Lepas tu tinggal di Mina 11, 12, 13. Kemudian hari ke-14 ni balik ke Mekah balik pagi. Ketika pagi tu balik ke Mekah balik, kemudian keluar. So kalau kita kira kat situ, Nabi tak diam setempat. So kalau ikut kepada kaedah ni, kalau seorang tu pagi balik, contoh Sungai Petani, tapi lepas tu dia nak kena pergi ke Perlis. Dia akan balik kampung tu seminggu lebih 10 hari. Lebih 10 hari. Tapi dia sampai ke kampung dia, katakanlah hari Khamis. Kemudian Jumaat, Sabtu. Lepas tu pergi Perlis pula. Pergi Perlis, lepas tu sampai tu patah balik pula ke tempat lain. So dia tak tetap the whole 10 days ke 20 hari ke dan sebagainya yang dia kena move around di kawasan berkenaan adalah hari-hari qasar. Jadi dia dah setkan hari ni tinggal berapa. Dan tidak ditinggal satu tempat lebih dari 4 hari. Tidak tinggal satu tempat lebih daripada 4 hari. So dia punya cara yang Nabi SAW buat tu, itulah yang Nabi qasarkan solat sepanjang waktu. Itu kisah yang berlaku. Yang betulnya dibaca. Yang problem orang kita dibaca hadis yang kisah 10 hari Nabi Anas cerita 10 hari Nabi menetap di Mekah. Nabi SAW qasar solat panjangan. Dia pergi melancong, dia buat panjang ikut suka hati dia. Kalau dia move around betul. Memang dia move around betul lah. Dia ada keadaan macam tak jadi macam cikgu yang sekolah kertas soalan. Dia tinggal kat satu hotel, kerajaan akan tentukan duduk tak keluar. Dan dalam hotel tu je duduk. So kadang katalah seminggu nak habiskan kerja ataupun 2 minggu. So duduk dalam hotel berkenaan. Dia kat dalam kisah ni dia telah dia dah tak boleh dah jamak dan qasar pada hari berikutnya. Hari sampai hari berikutnya kalau dia kena duduk dalam bilik tu lebih 5 hari, 7 hari dan sebagainya dalam bilik tu je, tak boleh keluar. Memang tak boleh keluar pun sebab dia write kertas tu. Dia pergi makan-makan masuk bilik balik bekerja. So kalau kita yang macam ni keadaan dia, orang-orang ni hari sampai boleh jamak qasar, hari kedua berikutnya sampailah hari nak balik, semua hari tersebut dia kena solat penuh. Macam kes yang sama berlaku pada orang yang tinggal di Kelantan minyak. Kelantan minyak dia tinggal Kelantan minyak. Betul lah kat situ ada ombak dan sebagainya jauh daripada daratan. Tapi di atas tempat tersebut, di atas lantai minyak tu statik. Tidak bergerak. Maka tak dikira dia dalam perjalanan. Moving around, memang dia bekerja di situ. Dia akan duduk di situ at least 2 minggu. So dia tak boleh jamak qasar. Bila sampai hari sampai tu, okay, hari travelling. Esok je lusa 1, 2, 3 kan. Hari berikutnya dikira sebagai hari menetap. Solat kena penuh, ikut waktu, bahkan Jumaat pun kena buat. Kalau kita mereka ramai, kena buat solat Jumaat di situ. Ini yang berlaku memang dia buat solat Jumaat. Jadi kalau kita panggil itu memang kita kata ini keadaan-keadaan yang kena diperhatikan balik. Saya perhatikan banyak orang bab berkenaan dengan tarikh ni banyak orang langgar. Saya perhatikan banyak orang langgar. Memang kita tak nafikan boleh cerita-cerita dengan pendapat kan. Ada yang kata pendapat macam tentang 6 bulan. Nanti kita baca 6 bulan. Kisah Ibn Umar, dia dalam pembukaan Armenia Azerbaijan 6 bulan straight dia jamak qasar. Para ulama kata ketika waktu orang macam ni, dia tak sampai destinasi. Itu macam ini Madinah, tempat dia keluar. Ataupun daripada Mekah dia keluar. Ini Armenia Azerbaijan. Dia selagi tak sampai dalam bandar, dia dikira tak sampai lagi dalam destinasi dia. Kalau orang yang buat kerja dah sampai, kerja dia fahamkan kerja dan destinasi. Awak boleh sampai destinasi tapi kerja tak siap. Sampai destinasi tak sampai. Dia kerja lain. Tugasan lain. Macam kes yang ketika Mekah tadi, Nabi move around. Nabi tak duduk diam di Mekah saja. Pasal jarak contoh macam daripada Mekah pergi Mina. Pada hari ke-8 dia pergi Mina. 6.5 km ikut jalan sekarang. Dia daripada Mina pergi ke Arafah. 10 km. Daripada Arafah patah balik ke Muzdalifah. Dalam 6 km kurang. 6 km. 6,5. Kemudian daripada Muzdalifah balik ke Mina. 3 km balik. 3 km lebih. Kemudian daripada Muzdalifah, daripada Mina balik ke Mekah. 6.5 balik. Kemudian daripada Mekah patah balik pula ke Mina balik. Untuk bermalam kan. 11, 12, 13. Kena pula lagi. Sekali lagi. 6.5 km. Kemudian duduk di Mina tu betul lah. Tak ada sangat. Tapi 3 hari je. 3 hari.
Itu kalau orang yang duduk dekat sebelah, dekat tempat lempar jamrah. Kalau jemaah haji Malaysia, bila pergi melontar jamrah daripada kemah di balik bukit, melalui Tarai Mu'aisim tu kan. Tahu tak? One way pergi 5 kilo. Patah balik 5 kilo. So move around macam tu menyebabkan orang tu tak dikira sebagai seorang yang bermukim. Tahu tak? Mukim ni tadi, mukim yang masih lagi dikira boleh untuk diteruskan jamak dan qasar. Dia masih seorang yang musafir. Itu kenapa Nabi SAW ketika tu macam tu. Adapun ketika pendudukan Mekah dan sekali dengan perang dengan perangan Nabi SAW ketika tu 18 hari. Itu tajuk dia. Tapi kita kata benda tu still kepada move around. Sekarang kita balik kampung kita, macam orang kita balik kampung kan. Siapa kampung terbaru ke dan sebagainya. Kena plan betul-betul. Kalau awak duduk kat rumah mak awak, bukan rumah kita lah, kita ada rumah kita Kuala Lumpur. Rumah mak kita di tempat yang jauh tadi, Sungai Petani ke, di Perlis ke, di mana. Kalau kita tinggal di rumah tersebut, tidak keluar untuk urusan apa-apa selama lebih daripada 4 hari. 5 hari ke seminggu ke sebagainya, makan ketupat, tidur seperti itu, tak keluar-keluar langsung, tak keluar bergerak, tak ada move around, tak ada. Jadi dia kan ni lah, dia kan kira orang tu dah mungkin lah, dia kan surat penuh. Tapi kalau sekiranya dia ada contoh macam betul, dia balik kampung dia dekat Kota Baru, dekat Kota sekian, kampung dia hari sekian. Kemudian hari ketiga, 3 hari lepas tu dia akan pergi hari tempat sekian pula. Lepas tu hari sekian dia akan keluar ke tempat sekian pula. Move around macam tu menyebabkan dia punya valid untuk dia teruskan pasar. Pasal dia punya kedudukan macam Nabi tadi. Pasar sepanjang berada di Mekah 10 hari, dia bukan menetap satu tempat. 2-3 tempat daripada dalam masa 10 hari berkenaan. Macam Nabi Mekah 3 hari. Kemudian lari ke Mina. Kemudian pergi ke Arafah. Dari Arafah patah balik Muzdalifah. Muzdalifah patah balik ke Mina. Mina patah balik ke Mekah. Mekah patah balik ke Mina. Kan nampak kan? Move around 7 kali move around. Within 10 days tu, dia move around macam tu. Sebab tu kita kata boleh zaman qasar tu berlaku. Sekejap. Ada soalan ke? Baik betul, semua faham. Alhamdulillah. Faham tak ni? Kalau tak faham, tanyalah. Kalau tak faham, tanya. Yang belajar tak tanya ke masalah juga. Kalau tak tahu ada tak faham, tanya. Ada, tak ada? Tak ada, sama balik. Kalau ada, type Okay, so jadi macam dia kata berkenaan ada masalah orang tersebut, mukim berapa lama, saya perhatikan masyarakat Malaysia kita, yang jahil betul, jahil betul. Tak ada kaitan dengan mazhab Syafi'i pun. Dia sampai-sampai dia dikira musafir selama 3 hari permulaan. Dia nak tinggal sebulan. 3 hari pertama dia datang tu, dia kata dia masih lagi musafir. Dia lepaslah jamak qasar. Di hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari ketiga, hari keempat, terus dia hilang balik. Itu tak ada pun pendapat macam tu. Hatta dalam mazhab Syafi'i pun, dikira 4 hari menetap. Bukan hari masuk, bukan hari balik. Hari menetap tu yang dikira sebagai yang hari mukim dia panggil. So kalau dalam mukim tu berlaku, memang orang yang bermukim tadi kan, yang sebut orang mukim tadi, 4 hari ini dia masih lagi jamak qasar. Tapi kalau sekiranya dia tambah, contoh macam dia masuk hari ini hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Selasa baru dia balik. So dalam keadaan macam ni, hari ini jamak qasar. Hari ini jamak qasar. 5 hari tinggal, kena solat penuh pada waktunya tanpa qasar, tanpa jamak. Ni 5 hari tengah-tengah ni tanpa qasar, tanpa jamak. Hari balik, qasar balik. Hari sampai, masih lagi. Hari tinggal, tak boleh. Hari tinggal tak boleh. Ya. Nampak je soalan. Ya, okey. Dia kata 10 hari jamak 10 hari jamak qasar je, qasar saja. Okey. Jamak qasar je ke atau qasar saja? Okey. Kalau ikut pada Nabi SAW, ada yang Nabi jamak qasar. Contoh macam ketika di Arafah. Di Arafah Nabi jamak dan qasar. Tapi waktu lain Nabi qasar saja. Hatta di Mina, orang kita di Malaysia, orang Malaysia kita di Mina ikut pendapat yang yang terakhir dalam mazhab Syafi'i, banyak ulama mazhab Syafi'i, di Arafah dia solat penuh 4-4. Macam perbuatan Uthman bin Affan. Pasal Uthman punya fatwa tu antara yang terakhir. Jadi
diorang ambil untuk fatwa di Arafah. Orang Islam kita, orang Malaysia kita ikut mazhab Syafi'i, dia buat solat 4 Zuhur 4 Asar. 4 Zuhur 4 Asar. Tapi kelakarnya pula bila sampai di Mina, dia pergi jamak. Dia pergi jamak qasar lagi. Sedangkan sepatutnya ikut kepada yang dalil dia qasar saja tanpa jamak. Yang di Arafah, diorang pergi jamak. Diorang pergi jamak tapi tak qasar. Kalau ikut hadis Nabi SAW, sepanjang perjalanan qasar saja. Cuma Nabi jamak dan qasar ketika hari yang ke 9. Di Arafah tu Nabi buat jamak qasar. Muzdalifah pun jamak qasar. Ketika Nabi bergerak sampai Muzdalifah, bermalam di situ, Nabi jamak qasar juga. So, jadi masalah ikutkan sebenar, kalau saya sebut tadi ni, orang boleh qasar, boleh jamak. Orang boleh qasar, boleh jamak. Tapi orang boleh jamak tak tentu boleh qasar. Macam orang jamak boleh kerana hujan. Jamak boleh kerana hujan. Jamak boleh kerana hujan, boleh kerana hujan, tapi tidak kerana boleh kerana jamak, kerana hujan, kerana musafir, kerana ketakutan. Tapi kalau dikata qasar, boleh hanya kerana apa? Kerana musafir je. Qasar tu. Atau dalam ketika solat perang ketakutan. Adapun ketika waktu contoh yang lain kan, ketika menetap atau sakit sekalipun, tidak ada qasar. Solat penuh. Solat penuh. Hatta orang sakit sebenarnya kalau ikut pada dalil, tidak ada di situ solat jamak. Dia cuma ada solat macam jamak. Dia tangguhkan solat zuhur pada akhir waktu, solat asar pada awal waktu, dia sekali penyician dan dia solat dua sekali. Tapi pasal orang sakit dia ada cara lain. Dia boleh solat dengan tunduk badan saja ke, tunduk kepala saja ke, tunduk mata saja ke untuk mengisyaratkan bagi sujud dan rukuk. So kalau ikut pada sunnahnya, kalau ketika kita menetap satu tempat kurang daripada 4 hari ke bawah, kita masih boleh qasar. Tapi seeloknya tak perlu jamak. Walaupun ikut pada asas, kalau seorang tu masih lagi berstatus sebagai seorang yang musafir, dia bukan seorang yang bermukim atau mustautin, dia berhak untuk jamak dan qasar. Faham tapi macam Nabi sendiri SAW, Nabi buat qasar saja. Wallahu a'lam, mungkin ketika itu kerana nak pastikan orang ramai menjaga waktu atau solat bersama baginda. Sebab kalau Nabi solat jamak, nanti orang yang Mekah tak boleh nak solat dengan Nabi. Adapun ketika di Arafah, semua orang ada bersama Nabi, maka jamak dan qasar boleh dibuat. Jamak dan qasar dibuat sekali. Ketika jamak dan qasar. Tapi ketika macam di Mina ke, di Mekah sendiri ke, Nabi solat dua je. Bahkan Nabi kata pada orang ramai yang solat belakang Nabi, kan? Nabi solat ramai, belakang Nabi kata kami orang musafir, kalian sempurnakan. Ikut mazhab Syafi'i musafir 3 hari 3 malam, jumhur 4 malam, 4 malam, mana ada? Mazhab Syafi'i 4 hari. Mazhab Syafi'i 4 hari juga, mana 3 hari? Saya baru mengajar kitab fiqh manhaji mazhab Syafi'i, pun dia kata 4 hari menetap tu. Mana 3 hari? Jumhur para ulama 4 hari tu. Pendapat kata 3 hari, 3 malam punya mukim mukim 3 malam tu datang daripada okey, pendapat 3 hari 3 malam daripada Sa'id bin Musayyab 3 hari 3 malam menetap menetap tu yang menyebabkan orang tu akan boleh lagi dikira sebagai seorang mukim bila 3 malam tu Sa'id bin Musayyab. Tapi jumhur para ulama semua 4 hari 4 malam. 4 hari 4 malam. Ustaz, kalau cuti ke luar negara dan tinggal lebih 4 hari satu hotel, tiap-tiap hari kena travel dari situ, jauh jugalah. Bila pergi petang balik, dia tak apalah, boleh jamak qasar lah. Boleh. Kalau kita bukan duduk hotel je, saya betul sebagai contoh bila kita kata tinggal hotel tadi, saya beri contoh cikgu write kertas periksa. Sebab diorang tak boleh keluar. Kalau kita yang pergi travel, memang hari-hari kita keluar. Hari ni pergi shopping, hari ni pergi air terjun, hari ni pergi taman tema, besok pergi sekian. Memang kita akan keluar lah. Mana ada orang pergi melancong duduk hotel je? Ada ke? Duduk hotel je? Tak ada kan?
So normally orang akan pergi ke hotel tinggal dan orang tukar keluar. So macam tu keadaan travelling. Ya, anda berjamak qasar. Walau beberapa hari sekalipun anda musafir macam tu. Macam saya sebut tadi kan. Nabi ketika di Mekah 10 hari tu, saya ulang balik. Hari pertama sampai, itu 4 Zulhijjah. Nabi sampai 4 Zulhijjah. 5, 6, 7. Berbekah lagi lah. 8, Nabi bergerak 6.5 km pergi ke Mina. 6.5 km. Ni mula duduk diam sampai Mekah. Lepas tu Nabi tinggal. Kemudian ni hari ni Nabi keluar pergi ke Mina. Lepas tu daripada Mina Nabi bergerak bermalam di Mina. Kemudian Nabi bergerak pula pagi 9 tu, hari ke-9 Nabi pergi ke Arafah. Duduk di Arafah sampai tengah hari sampai petang. Petang bergerak ke Muzdalifah. Malam 10 ada dekat Muzdalifah. Pagi 10 bergerak balik ke Mina. Ini dah 10 km ni perjalanan hari tersebut. Okey, daripada Mina ke Muzdalifah dah 3,5 kilo. Lepas tu daripada duduk di Mina, sembelih, melontar menyembelih cukur, dan Nabi bergerak balik ke Mekah, 6.5 km balik. Tawaf ifadah, kemudian petang tu balik 6.5 km balik ke Mina. Kemudian Nabi duduk di Mina 11, 12, 11, 12, 13 11, 12, 13. 11, 12, 13. Jadi 9 kan apa? 8, 9, apa? 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13. Tu lah. Okey. Jadi maksudnya Nabi duduk di tu dan 14 dia balik ke Mekah balik untuk bergerak balik ke Mekah, kemudian sehingga pagi tu pergi ke Mekah subuh 14 tu, kemudian balik daripada hari yang sama bergerak balik ke Madinah. So kalau kita perhati tu Nabi asal duduk, kedudukan Nabi tak duduk diam. So kalau orang tu kita macam tu travelling kita pergi Iceland ke mana kan, kita duduk hotel sini, kemudian gerak ke sini, kita dikira sebagai inilah, dikira sebagai seorang yang masih lagi musafir, berhak untuk jamak dan qasar. Dan kita ulang balik, ini rukhsah bukan wajib. Cuma bila kita kata rukhsah tu nak dipakai, orang tersebut kena cukup syarat sebagai seorang yang layak. Dan kelayakan tadi tu, selagi title dia sebagai seorang musafir, kali tu dia boleh jamak dan qasar. Cuma macam tadi Kak Mai tanya berkenaan dengan tajuk tiga malam 4 malam tu, tak, dia 4 malam tu sebenarnya. Berdasar pada mazhab Syafi'i pun. Pendapat Sa'id bin Musayyab, dia kata 3 hari 3 malam. Salah seorang tabi'in kata 3 hari 3 malam. Tapi kalau ikut pada majoriti para ulama, kesemua mereka menyebut berkenaan dengan 4 hari 4 malam. 4 hari 4 malam. Bukan hari travelling, hari menetap. Hari menetap. Faham Okey. Betul balik. Okey. Kemudian kalau kita perhatikan balik pada dalil tadi okey, betul lah. Okey. Nabi pun okey, yang kita sebut tadi berkenaan Nabi SAW pada 10 hari tersebut, ada sekali orang tanya saya terang betul lah. Dia kata dia dah ambil dah fatwa dari ustaz ni kata boleh, ustaz ni kata boleh. Ustaz ni kata, saya kata kita balik pada dalil. Dalil kita tak faham macam tu. Lepas tu cara amalan yang dibuat oleh para sahabat atau salafus soleh perlu diperhatikan. Sebab kita bukan ikut sahabat ataupun kita panggil apa? Kita bukan ikut para sahabat pada tajuk berkenaan dengan apa kita seronok je. Kita ikut mereka pada sunnah. Contoh mereka faham perbuatan Nabi macam tu. Kita ikut macam tu jugalah. Macam tu juga cara kita beramal kita ikut sahabat. Kadang orang kita akidah ikut sahabat, amalan tak ikut. Okay, Ustaz yang question atas tu, hari-hari shopping sampai balik hari ke-7 masih jamak pasar. Yalah. Hari shopping, janji keluar lah. Janji keluar dan jarak tu. Ustaz yang question atas tu, hari-hari shopping sampai balik ke hari ke-7 masih jamak pasar. Betul. Dia tak kisah. Janji dia keluar dari hotel tadi dengan jarak duduk keluar dan 3 batu ke sini ke 3 batu sini ke mana, perjalanan tu adalah ada distance yang kalau ke tepi hotel tak kira lah. Kalau masih dalam area, contoh macam ni, saya contoh. Bapak mentua saya, dia datang daripada Sungai Petani. Dia nak tinggal di KL, di kawasan Shah Alam ni,
dalam lebih kurang dalam 10 hari untuk urusan dan sebagainya lah. Okey, dia tinggal rumah saya 3 hari. 3 hari Dia datang hari katakan sampai hari apa? Hari Khamis. Hari Khamis, kemudian Jumaat, Sabtu, Ahad. Kemudian Isnin dia pergi tinggal rumah adik ipar saya. Kemudian pergi Selasa, Rabu, Khamis. Lepas tu dia pergi betul adik dia pergi pula ke tempat lain. Moving around, dia keluar-keluar tu walaupun tak bermalam pun, walaupun tak bermalam sekalipun, dia kira kalau dia keluar pergi shopping ke contoh macam dia tinggal rumah saya, katakan 5 hari. Tapi hari ketiga tu dia keluar pergi nilai nak beli kapet. So dia title sebagai seorang musafir tu berjalan lah. Dia tidak semestinya dia kena kata 3 hari tak ada keluar apa. Kalau dia keluar pergi kedai rumah saya tak lah, dia kena keluar Korea saya. Korea saya U10 Shah Alam ni dia keluar. Tu datang balik. Dan dia dapat title sebagai musafir balik lah. Cuma benda tu dia bukan impas lah, perancangan lah. Macam Nabi punya perancangan ketika apa keluar ini pergi Mina, masuk Mekah, keluar Mina, gerak ke Arafah, patah balik sekian. Semua perbuatan tadi dikira dan dihitung. Perjalanan tu telah pun dihitung. Nak pergi hari apa, buat ke mana dan sebagainya. Sebenarnya hari nak shopping apa hotel apa daripada pasar sekian. Besok shopping dekat kawasan sekian. Lusa shopping dekat kawasan sekian. So around travelling macam tu, dia tu patah balik ke hotel balik. Ya, dikira sebagai masih bukan orang mukim. Masih bukan orang yang mukim. Pasal kita bukannya nak menetap. Beza dia macam orang yang pergi mana? Pergi sampai daripada ke Sabah, dia pergi posting ke Sabah. Sampai destinasi ke kawasan tempat mana dia posting, sampai ke rumah sewa yang disewa untuk dia telah hilang taraf sebagai seorang yang musafir. Tapi the first hari sampai, dia masih lagi boleh jamak qasar. Second day, sampailah 3 tahun, 4 tahun, tidak lagi dia sebagai seorang yang musafir. Cuma jadi apa beza dia? Beza orang macam ni, dia pergi keluar masuk kawasan kan, 3 batu ke sini, 2 batu ke sini, tak kira sebagai seorang yang musafir. Dia dah hilang terus. Sebab niat dia nak tinggal di tempat tersebut dah lebih daripada 4 hari. Faham tak? Dia nak tinggal di situ, menetap di situ, bermukim di situ selama contoh 2 tahun sampai habis posting. Macam orang kedutaan Malaysia sampai ke Moskow ke, sampai ke Paris ke, sampai ke area tempat dia ditugaskan, dia tak boleh jamak qasar dah. Jumpa je rumah terus. Dia sampai-sampai cek rumah. Cek rumah tak apa lagi. Dia cari rumah, dia cek rumah sewa mana. Okay. Dapat je rumah, sign agreement, terus dia jadi seorang yang mukim. So tak ada jamak qasar. Dia tinggal situ. Tapi orang macam ni kan, dia kata dia pun duduk situ lah. Betul hari nak balik, dia jamak qasar balik, sampailah ke Malaysia. Kemudian bila sampai sana balik, masuk kawasan, dia masih jamak qasar balik, hari berikutnya dia tinggal balik. Dia mukim balik. Mana dia nilai orang mukim, macam bila para sahabat dihantar untuk jadi guru ke tempat-tempat luar kawasan kan, dia salat penuh lah. Dia tinggal di situ berminggu-minggu untuk mengajarkan agama Islam. Atau pergi untuk jadi gubernur. Zaman Omar, dilantik menjadi gubernur. Untuk bertugas di Mesir, bertugas di Iraq, bertugas di mana. So, jadi bila sampai kawasan, dia tak boleh jamak qasar. Kawasan tempat dia bertugas tu. So, jadi macam kes beza macam orang ni, yang kita duduk kat tempat tu, kita akan travel, pergi London katakanlah seminggu. Seminggu? Hari travel, hari balik. So tinggal berapa dah? 5 je. 1, 2, 3, 4, 5. 5 je hari kita diam. Kemudian 5 hari tadi pula, hari ni duduk sekian tempat ni. Tapi kita keluar-keluar jalan-jalan ke kawasan. Kemudian biasanya keluar jalan-jalan. Macam jadi hilanglah tahap sebagai seorang yang kena wajib untuk solat penuh. Kalau orang tu nak pilih nak solat penuh, silakan, boleh je. Tapi bila kita nak layakkan diri kita, kena tengok macam tu. Kalau kita ni hari terbang, ni hari balik. So kita ada 5 hari tengah-tengah tu. Okay dah fine. So boleh hilang dah ni. Tapi bila hari ni duduk sekian, tidur sampai sekian. Lepas tu hari ketiga dah keluar. Pergi jalan tengok zoo lah, apalah. Naik boat lah sekian keluar kawasan ni tu. 50 batu ke 5 km, 60 meter keluar kawasan kan. 50 km keluar kawasan, 30 meter keluar kawasan. Dah patah balik hotel dengan tidur. Lepas tu kan besok dah balik. Kawasan keadaan macam ni membolehkan dia untuk qasar dan jamak sepanjang tempoh-tempoh tersebut. Cuma kalau orang tu nak pilih macam Aisyah, kita kata Aisyah radhiyallahu anha, dia pilih untuk solat penuh. Maka macam ikut kita sebut itu kan, yang kita kata Aisyah radhiyallahu anha, kan dia solat penuh
Nabi solat apa? Nabi solat sikit kan. Solat qasar dia tak qasar. Nabi berbuka puasa dia masih juga berbuka apa dia masih berpuasa. So, ada tunjuk kita baca tu. Sekejap Ini kisah Aisyah tu. Kisah Aisyah ni saya tunjukkan. Sekejap Okay, dia itu kisah dia sekejap Saya tunjukkan. Okay. Kan Aisyah bila dikatakan apa? Dia buat penuh tu, dia bukan buat penuh kerana tu, kerana sekejap Sekejap. Sekejap Jadi lafaz hadis tu saya baca tu. Cuma saya tak ingat kat mana. Yang Aisyah Anha bila dia sebut pada Nabi SAW kan. Dia kata musafir, ni hadis. Hadis nombor riwayat Nasa'i, hadis nombor 3122. Dalam hadis berkenaan dia kata apa? Okey, hadis Umar dia kata okey. Dia kata kan. Wa qara Nasa'i lalu Nasa'i bin hadis Aisyah tak. Dia kata Nasa'i daripada hadis Aisyah anha. Dia kata wa sahih dan hadis sahih. Anna Aisyah wa Aisyah anha yang tamar ma'a Rasulullah SAW min al-Madinah ila Makkah. Wa Aisyah anha telah melakukan umrah bersama Rasulullah SAW daripada Madinah ke Mekah. Qalat berkata Aisyah, qultu ya Rasulullah. Aku kata wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi bapa aku dan makku sebagai penebus engkau. Qasar ta wa atmamtu. Engkau solat qasar, aku solat sempurna. Wa aftar ta wa sumtu. Engkau berbuka, aku berpuasa. Dan engkau buka, aku puasa. Faqala ahsanti ya Aisyah. Engkau telah bagus wahai Aisyah. Wa ma aba bihi alayya, dan Nabi wa ma abahu alayya, Nabi tidak burukkan ia ke atasku. Nabi nak kata aku buat salah. So Aisyah radhiyallahu anha dipilih untuk buat penuh. So balik pada asal macam kita kata tadi, ini adalah rukhsah, kelonggaran, bukan kewajipan. Kalau orang tersebut rasa nak qasar dan dia cukup syarat, dia buat. Nak tinggal pun tak apa. Dia tak wajib. Okey. Soalan di YouTube. Sekejap. Ustaz, kita jamak dan qasar di hotel sebelum pergi shopping. Boleh lah. Lepas tu kos balik petang boleh. Tak perlu keluar kawasan-kawasan baru qasar. Tak payah, sebab hotel tu bukan rumah kita. Dia beza rumah kita. Akak faham Kak Mai. Kena faham bahawa kalau kita di rumah kita tak boleh buat di rumah kita. Sedangkan kawasan yang kita pergi tu itu bukan rumah kita. Kita boleh jamak qasar di situ. Contoh macam Nabi Mekah kan, Nabi tinggal lama. Sampai di Mekah, Nabi masih jamak qasar. Sebab hari pertama hari sampai tu, lepas tu hari menetap dan sebagainya. Even hari balik pun Nabi ambil solat jamak qasar di Mekah. Sebelum bergerak. Boleh Nabi bergerak sallallahu alaihi wasallam. So maksudnya di tempat kita bukan mukim, bukan mastautin kita, tempat kita mukim sementara tu, dia je tempat mukim kita selama kita nak tinggal. Kita nak balik, kita jadi musafir balik. Kita menjadi musafir balik. Dia macam itu macam di Mekah kan. Kita sampai kita boleh buat lagi. Di rumah kita sampai tak boleh buat dah. Jamak qasar. Destinasi kita tuju tu, yang bukan rumah kita tu, kita boleh jamak qasar pada hari sampai hari balik. Hotel tu pun sama. Hari sampai hari balik. Dia bukan kedudukan rumah kita. Kedudukan dia masih lagi seperti bukan tempat tinggal kita. Okay, baik. Soalan dari YouTube. Kalau kita dah solat tamam,
boleh tak kita solat qasar ganti solat tamam untuk mudahkan orang lain jamak qasar? Ya. Kalau kita dah solat tamam, kemudian boleh tak kita solat qasar ganti solat tamam untuk mudahkan orang lain yang jamak qasar? Tak faham. Kalau awak seorang yang musafir, iyalah. Kalau awak seorang yang mukim, orang yang musafir, seorang yang musafir, ya dia boleh buat solat tadi. Dua. Orang yang menetap, yang bermukim, okay, orang yang tetap contoh macam apa? Kita sekarang di rumah kita, di kawasan rumah kita. Kita bolehlah buat nak bagi mudah orang tu kita solat pendek. Bahkan kita tolak dia jadi imam. Kalau kita nak dia, kita mudahkan dia, kita tolak dia jadi imam, kita jadi makmum. So dia solat 2, kita solat 4. Betul lah. Tapi kalau kita ni orang tempatan, dia orang musafir, dia sampai situ, kita solat 4, dia solat 4 lah. Tak ada timbul tajuk nak potong kat situ. Tak perlu kita nak bahkan tak boleh kita solat pendek pun. Kita solat pendek pun, kita solat asar kita 4 lah. Untuk orang mukim. Kita ada qasar untuk orang. Faham? Kita ada qasar untuk orang. Kalau dia nak mudahkan, dia suruh dia jadi imam. Kalau kita nak mudahkan orang yang musafir tu, jamak qasar, kita tolak dia jadi imam, kita jadi makmum. Macam Nabi, ketika Nabi masuk Mekah dan sebagainya, ketika solat, Nabi cakap macam tu. Kami kaum musafir, kami kaum yang bermusafir. Kamu semua sempurnakan. Sempurnakan solat kamu. Kami ni kaum yang musafir. Sebab Nabi solat 2. Makmum belakang Nabi ada bukan orang musafir. Contoh orang Mekah sendiri, mereka tak musafir, maka mereka solat penuh. So Nabi solat 2. Sunnahnya Nabi solat 2, diorang ikut Nabi. Nabi jadi imam. Nabi tak tolak diorang jadi imam Nabi jadi imam. Diorang jadi makmum. So Nabi solat 2, diorang solat 4. Itu cara betul untuk kita mudahkan orang jamak qasar. So, kami kat Yayasan Taklim dah seorang. Ini yang macam kes sekarang pun saya 3-4 kali. Baru ni 3-4 kali pergi tengok adik ipar dekat Bangi, kat Sungai Merak. So saya keluar pagi daripada Sungai Merak. Saya pergi mengajar dekat Seti Alam subuh. Seti Alam subuh. Kemudian saya balik pergi ke arah mengajar pergi arah ke Ampang. Dekat Taman Sri Bukit. Daripada Ampang datang Yayasan Taklim, mengajar dekat Yayasan Taklim. So movement saya tu dah lebih 100 km dah. Nak patah balik pula ke Bangi lepas tu, nak balik Gunung Merak. So saya pada hari berkenaan saya seorang musafir. Sampai di Yayasan Taklim, di kawan-kawan kita, ikhwah kita ajak solat kan. Kalau saya suruh orang solat jadi imam, saya kena solat penuh. Jadi saya solat jadi imam, saya makmum. Saya jadi imam, saya solat 2, dia solat 4. Terus saya sambung solat asar pula. Hello, ada orang tanya soalan ke? Ya. Baca. Dia kata soalan lain. Ustaz senario, seorang terperangkap dalam banjir besar hingga bumbung rumah. Orang tersebut duduk atas bumbung rumah. Lebih 24 jam. Apa tak boleh solat pula? Solat je lah. Kalau tak boleh berdiri, solat duduk. Kenapa tak boleh solat pula? Kalau dia kata orang tersebut terperangkap dalam banjir sehingga bumbung rumah. Orang tersebut duduk atas bumbung rumah. Asal tak boleh solat pula atas bumbung rumah? Solat duduk lah. Solat duduk. Tadi kita duduk kan, kita atas bumbung tu kan, tengok arah kiblat mana, dan kita solat macam biasa. Kita solat Allahu Akbar kan, Allahu Akbar, Allahu Hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama boleh lah, masalah kan. Mungkin boleh pasang untuk ketakutan lah. Ketakutan mungkin. Ataupun kalau contoh macam kes masalah jamak ketakutan kan. Memang dari hadis Nabi sebut kan, takut, hujan, musafir, itu syarat boleh berjamak. Dia boleh jamak lah kerana ketakutan. Kebimbangan takut nanti makanan tak ada, takut sekian, dia boleh lah. Dan qasar ada untuk ketakutan tu pun nak timbul tajuk qasar tu lah. So basically kalau kita faham kat situ, dia tetap kena solat. Solat kena solat. Tak ada tangguh-tangguh solat pun. Sampai waktu, duduk atas bumbung tu solat lah. Kita takut terjatuh kan, bumbung kita bukan rata.
Macam tanah Arab, umur kita sengit. Sengit itu kan, sengit itulah macam tu. So kita duduklah arah mana arah kiblat. Terus kita solat macam tu lah. Kalau sujud dah bawah sangat tergolek nanti. Betul tak? Sujud. Sampai kepala jatuh atas apa? Atas atap tu. Teruskan solat, tak teruskan solat. Tak ada timbul tajuk apa? Tak ada timbul tajuk tentang panggil apa? Kena tangguh dan sebagainya. Tak ada. Tidak ada sebarang penangguhan. Tak ada sebarang penangguhan. Okay, Ila, ada soalan? Lagi? Okay, kalau tak ada, nanti, sekejap. Okay, tak sampai. Dia YT, DYT tak ada. YT tak ada, okay, DYT tak ada. Tak ada soalan dah. Okay, sana tak ada soalan lagi. Berarti tak ada, insyaAllah nanti kita sambung kemudian. Nanti kita bincang tentang solat qasar di Mina. Yang buatan Nabi SAW. Yang kisah apa, macam mana? Kisah Osman solat 4 rakaat. Nanti kita bincangkan. Di Arafah, kenapa Osman solat 4. Kita kata itu banyak pendapat kan. Pendapat yang paling kuat bagi saya adalah Osman bin Affan anggap diri sebagai seorang yang musafir. Sebab balik pada asal, ketika mana, bukan kan, Osman bin Affan menganggap diri orang yang mukim. Orang yang berada di Mekah tu dia ada harta. Ada rumah dan sebagainya. Beza dengan orang lain. Jadi sebab tu dia solat penuh. Ketika mana Nabi sendiri, Nabi walaupun dia asal orang Mekah, semua harta benda tak ada dekat Mekah dah. Dia anggap tak ada. Sebab tu dia datang ke Mekah di jamak qasar. Sebab tu kalau ada orang kita yang asal daripada Kedah ke Perak ke Kelantan ke Terengganu ke, duduk di Kuala Lumpur, duduk di Shah Alam ke mana, ada beli rumah nak menetap di sini, bahkan siap tempah dah kubur. Tempah dah tanah kubur semua kali dah tumpah dah. Daftar nak Korea, nak ditanam di bukit di tempat mana. So, jadi dia dikira orang sini lah walaupun tempat asal tempat lain. Bila dia balik kampung rumah mak bapak dia tu, dia bukan orang yang mukim, dia masih orang musafir. Cuma kiraan dia masalah tinggal berapa hari. Kalau tinggal lebih, dia jadi orang mukim. Kalau dia kurang daripada 4 hari, maka dia masih lagi boleh jamak dan qasar. Okay, baik, nanti kita bincang kemudian. Bukan tajuk masalah di Mina dan Arafah nanti. Kisah Osman bin Affan radhiyallahu anhu akan tajuk pasal ini membantu kita fahamkan lagi tentang cara untuk jamak dan qasar. Baik, wallahu a'lam. Kita berhenti sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.